Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar saudara? Doa saya anda semua sihat walafiat saudara. Hari ini kita bersyarat awal 15 minit sebab selepas ni saya ada hal sikit pertemuan. Gitulah keadaan hidup kita saya, sekejap awal, sekejap ini. Saya hari ini berada di tempat sahabat saya di studio Sumber Kini. Selalu saya ada live dengan Sumber Kini, bukan? Jadi kadang-kadang saya datanglah jumpa kawan, berborak, berbincang tentang hala tuju, bagaimana negara kita akan berlaku. Tinggal lagi 3 hari 4 hari nanti Datuk Seri Anwar Ibrahim akan membentangkan dia punya bajet. Tapi cuma hari ini yang saya nak bercerita pada saudara dalam saudara Noriah Arsyad, apa khabar Noriah? Wan, saudara Rahim, saudara Hamidah Kamat, apa khabar puan? Moga sihatnya. Puan Noriah jangan marah. Kadang-kadang saya rasa terlalu rapat tu nak begitu saya. Sebenarnya Puan Noriah, Puan Hamidah Kamat, saudara Faizal Acoy, saudara Abdullah Hamid dari Kuantan Pahang. Apa khabar orang Kuantan? Cuaca di Kuantan macam mana? Saudara nak tahu juga keadaan-keadaannya sekarang ni. Saya petang-petang ini sahabat saya Saudara Halim dia bagi saya minum Nescafe Ice. Saudara. Tapi tak ada goreng pisang saudara. Puan Nori ni Puan Nori Kuzaidah apa? Tak maaf Puan Kuzaidah Jasnida daripada Kuala Pilah. Apa khabar Den? Kau macam mana, sihat tak? Cuba-cuba cakap orang dialog orang Negeri Sembilan. Jadi saya minum Nescafe, bukan Nescafe tarik saudara. Nescafe Ice. Goreng pisang ni lek. Poci lek. Tak ada goreng pisang. Ini pejabat sahabat saya iaitu ini Sumber Kini. Selalu saya hadir dalam live mereka. Saya tak live, saya tak bantu. Nak melihat lebih ramai lagi teman-teman kita yang mempunyai portal-portal media sosialnya. Saudara, apa khabar saudara Eddie? Komen sikit ni new cluster mahkamah. Eddie, malam nanti. Saat ini saya tak mahu nak bercakap soal politik, Eddie. Saya minta maaf lah. Memang malam ini memang macam-macam saya ada faktanya, saudara. InsyaAllah jangan lupa jam 9.30 malam nanti kita bertemu. Saya akan bercakap macam-macam soal cluster mahkamah lah, apa itu yang dikatakan jana wibawa. Sekarang tak boleh saudara. Saudara Abdul Rahman daripada Johor Bahru, apa khabar? Saudara Zau, saudara ini Eddie. Tunggu malam nanti Eddie. Jangan marah. Sebab saya harus ikhlas dan jujur dengan setiap perjanjian saya. Kalau saya janji kata malam-malam lah. Saudara Norwich Aisyah, apa khabar dari Kuantan? Orang Kuantan sihat ke? Doa saya anda semua sihat. Saya alhamdulillah. Orang Perak kata segar bugar. Orang Kelantan kata comel lote. Bukan comel lote berat badan ni. Baik saudara, saya nak bercerita tentang mengimbau kembali zaman saya sekolah dulu. Saudara Fazilah Awang, apakah anda tahu bahawa kita sebenarnya ada nisan tebu? Kita selalu bercakap soal madu lebah, nisan lebah lah orang panggil. Tapi di waktu saya dulu ada sahabat saya, Cikgu Hibil, selalu saya sebut, saya nyatakan dalam ceramah live saya menyebut mutiara kata Cikgu Hibil, dah pencet pun. Cikgu Hibil ni arwah bapanya membuat perusahaan iaitu nisan tebu. Memang sedap sangat. Nisan tebu ini sebenarnya adalah macam madu, cecair yang berasal daripada tebu yang dipanaskan. Dia sebelum jadi gula saudara. Bab gula dah cerita lagi saudara Asmah daripada Miri, saudara Abdul Wahab daripada Sungai Besar. Panas Sungai Besar, saudara mendung tapi suasana begitulah. Dia mendung tapi panas. Saudara Nasir Ali, saudara Andy, sahabat-sahabat saya ni di Sumber Kini ni, saya bila datang ke pejabat Sumber Kini ni rasa macam pejabat sendiri saudara. Sebab mesranya saya dengan kaki tangannya di sini. Dengan editornya. Dan mereka baik-baik belaka saudara. Cuma kadang-kadang bila live tu, bila garang tu balon-balon lah saudara. Jadi berbalik cerita tentang saya punya nisan tebu tu. Dia sedapnya makannya bila mencicah dengan kuih lemping.
Jadi selalu saya pergi rumah saudara Iblis. Saya di Kampung Tebu, lebih kurang dalam 5 km. Kaiwaska, saya kecil-kecil. Hanya untuk mendapatkan Nissan tebu. Kita ni masa kecil-kecil dulu kita suka makan tebu saya. Tebu ni kalau tengok macam filem Bruce Lee tu, dia gunakan batang tebu tu, konon-konon hebat, karate. Tapi kalau petang-petang hari Sabtu, bila ada orang jual ubat datang kampung saya, dia bawa ini apa, ulam katam tebu. Saya tahu tak, ulam katam tebu dia warna kuning, hitam berbelang-belang. Itu panggil katam tebu. Tebu ni saudara memanglah manis. Tapi bukanlah orang kata kerja manis. Tak tahulah, saya makan apa boleh katakan seminggu sekali itu bila pergi rumah saudara Hibil, saya makan madu ataupun ini apa, Nissan tebu. Tengok macam mana bapanya, ibunya membuat perusahaan. Apakah anda ingat? Ada tak ada tempat saudara? Saya tak tahulah saudara. Kena dengan cendol. Saya agree. Saya tak tahu apakah kena dengan cendol. Saya rasa mungkin jugalah saudara. Sepatutnya mereka nak meniaga cendol, dia kena buatlah begitu saudara. Saudara apa ni, janji dapat dengar pencerahan pun okeylah tu saudara. Lambat sikit pun okeylah. Yingwei ya. Puan Norwich Aisyah, Nissan tebu ni barang legend. Betul, benar saudara. Sebab itu saban hari saya akan bercerita kepada anda, mengimbau kembali masa silam kita. Ini dipanggil sudut memory. Jam antara pukul 3, 3.30 petang sampai pukul 4. Setengah jam pun tak lama mana pun saudara. Kita mengimbau zaman silam, zaman muda. Cuma zaman saya kecil-kecil dulu, saya suka makan yang saya katakan iaitu Nissan tebu. Nissan tebu ini masak panas-panas itu kita makan, kita cicah dengan kuih lempeng. Kuih lempeng itu mesti tawar. Dia tak boleh masin, tak boleh manis. Kalau manis, lebih manis. Mungkin gamaknya saudara, bila kecil-kecil dulu saya selalu makan Nissan tebu, maka muka saya pun jadi macam muka tebu. Manis ada, lawa tak ada. Dan saudara, gula-gula warna-warni dalam talam. Gula-gula warna-warni dalam talam saudara Roslan Arifin saya tak biasa tengok. Saya harus jujur, apa yang saya lihat, saya rasa memang saya tak biasa tengok. Tetapi bagi saya Nissan tebu ni dia macam madu lebah. Tapi kalau kita makan lempeng cicah dengan madu lebah, kurang sedap. Kalau cicah dengan apa Nissan tebu ni memang rasanya sesedap rasa. Apatah lagi kalau kita buat ini apa, ubi rebus. Jangan pula ambil ubi keledek. Ubi keledek tak boleh makan dengan Nissan tebu. Dia lebih manis. Ubi ni biar ubi yang gebu. Direbus, ubi rebus tu cicah dengan apa Nissan tebu. Mak Datuk punya lah sedap saya. Dan selain daripada itu, berhampiran dengan kampung saya itu adalah di Pantai Remis. Bila kita cakap soal tebu ni, rupanya barulah saya tahu adanya perusahaan gula itu dasarnya datang daripada ladang tebu. Kita ingatkan gula ni macam-macam lah saudara, tapi rupanya gula itu asasnya adalah tebu saudara. Saudara Tengku As, dia kata kat rumah saya dulu tempat buat Nissan tebu. Sedap. Betul saudara Tengku As. Memang, tapi ini tak dapat nak cari dah sekarang. Saya tak tahu apakah, tapi kalau kita lihat macam gula Melaka, dia bukan asas daripada apa ni manisan tebu. Gula Melaka dia ambil daripada nira. Yang panjang pokok kelapa, lepas itu dia tadah. Kalau lama-lama simpan jadi tuak. Melelong kalau makan. Kalau bulan puasa, dia ada dua jenis. Satu Nissan satu ini nira kelapa, satu lagi nira nipah. Yang banyak jual dekat Seberang Perak, dekat-dekat dengan Abang Datuk, dekat Teluk Intan, itu nira nipah saya. Rasanya ada masing-masing payau. Tetapi kalau nira kelapa, lama-lama simpan jadi todi. Di Kelantan, sebab itu kalau makan bila kita buka puasa dengan air nira, tapi orang Kelantan panggil air tuak saudara. Melelong saudara. Makan dah macam satu cawan, satu gelas, dua gelas. Lepas itu melelong juga rasanya. Walaupun nira itu yang baru, yang fresh. Jadi begitu jugalah tentang Nissan tebu ni. Nissan tebu dia boleh buat gula. Di Melaka, gula Melaka asasnya adalah daripada ini apa saya kata tadi,
Datuk tua ni saya akan terlupa. Dia punya nira kelapa. Tetapi tebu benarnya gula. Sebab berhampiran dengan kampung saya, kebetulan Allahyarham abang saya pernah bekerja sebagai fitter mekanik saya di kilang gula Perak. Itulah pertama kalinya di Perak tu ada perusahaan gula. Ladangnya luas. Tapi akhirnya kononnya waktu itu Menteri Besar Perak waktu itu saya ingat lagi Allahyarham Datuk Mat Said. Maka beliau dituduh terlibat dalam korupsi berhubung dengan pemilikan tanah dan sebagainya gula Perak Berhad. Dan saya melihat bagaimana proses untuk menjadikan daripada tebu ini kepada gula. Dia mula-mula rupanya tebu ni saudara, dia untuk dia buat gula ni ladang itu perlu dibakar dulu saudara. Saudara, Assalamualaikum. Siapa ni? Saudara apa? Land Dignity. Dia kata, Assalamualaikum. Siapa sebenarnya tokek gula? Cerita sikit. Toko gila di Malaysia ni kita import. Itu Robocop. Dia itu King, Sugar King. Sebab itu dulu zaman almarhum Tengku Abdul Rahman diwujudkan kilang gula di Perak dan juga di Cuping, ladang gula Cuping, supaya kita tidak pergantungan kita daripada gula-gula yang diimport yang dibawa masuk oleh Robocop, saudara. Saudara apa Nori, dia kata lemping dari pokok sagu lagi sedap. Memanglah petang-petang gini kita bercerita makan dulu. Cuma saya nak cerita tentang bagaimana proses menjadikan gula. Rupanya ladang gula itu mesti ladang tebu asalnya, saudara. Tebu pula bukan jenis tebu yang kuning, bukan tebu susu, saudara. Dia punya tebu tu tak sesuai untuk kita potong, kita makan macam mana kita biasa makan tebu lah. Dah tu dia tak boleh makan tebu dah, saudara. Gigi dah rumpung. Sebatang tebu akhirnya nilainya sampai RM750. Sebab nak pasang gigi palsu RM750. Kadang-kadang anak-anak saya nak ajak saya makan tebu, saya kata saya tak mampu lah untuk makan tebu, mahal. Dia kata mana mahalnya? Sebatang tebu tu dah RM1, mahal dia kata. Dia kata kenapa? Kerana bila tebu lah dikopik, disisihkan, saya makan, maka gigi yang ada tanggal. Bila tanggal kena pasang balik, kena bayar RM750. Jadi harga tebu tu RM750 lah. Mahal yuk. Jadi itu keadaannya waktu saya dulu kecil-kecil sukalah makan tebu ni. Kopik tebu tu saya. Tapi masa kecil-kecil dulu lagi saya memang tak payah kopik pun. Potong aja dari pokok tu dalam 2-3 jengkal. Kopik dengan mulut, lepas itu kunyah. Aduh, sedapnya. Alangkah indahnya, saudara, seandainya saya dapat kembali suasana begitu. Seronok saya. Jadi begitulah. Tapi gula, tebu yang digunakan di kilang gula, di gula Perak tu yang ditanam, dia bukan untuk itu. Dia warna hitam. Warna hitam, kemudian dia akan dibakar. Ladang itu akan dibakar, kemudian baru dipotong dan dibawa ke kilang. Daripada kilang itulah, daripada tebu itu dia perah. Jadi ada air tebu, saudara. Air tebu tu dia perah, semua tu. Hampas dia tu disisihkan. Itu memanglah macam sekarang, saudara. Kalau saudara lalu ataupun berhampiran dengan kilang kelapa sawit, memang kena tutup hidung, saudara. Masam baunya. Selalunya kalau bawa kereta. Saudara, kalau saudara naik kereta, bila berhampiran dengan kilang kelapa sawit, ya saudara, jangan saudara marah. Dia tiba-tiba masuk dalam kereta. Siapa kentut ni? Sebenarnya bukan. Itu adalah bau dapat hampas daripada kilang kelapa sawit. Begitu jugalah di kilang gula. Dia punya hampas itu perah lama-lama dia berbau. Saya selalu tak nak bab itu, saya tak nak dekat, saya busuk. Tetapi saya pergi ke kilang lagi, saya lihat macam mana alirannya. Jadi air tebu itu, perahan tebu itu dimasak. Saudara Farid Ashkin dia kata kami sokong sepenuhnya supaya PM10 Saudara, saya dah cakap bicara politik malam 9.30. Aduh, hai kawan-kawan, saudara Farid. Saudara ini, saudara Kak Da dia kata, dia kata gigit gitu-gitu, dia kata darah bibir. Tak. Bibir saya tebal, saudara, macam gigi orang negro. Bibir orang negro orang makan tebu. Mungkinlah gigi Kaedah atau bibir Kaedah ni manis. Yang orang lawa. Saya yakinlah kalau Kaedah kata makan tebu ni bibirnya berdarah tu, mana nipis gigi Kaedah. Alangkah lawanya kalau saya dapat melihat wajah Kaedah, ya. Saya Roslan Arifin, seronok juga dengan sembang-sembang santai ni saya.
Saya tak cerita, pukul 3, 3.30 ni saya tak bercerita tentang politik semasa. Saya bercerita tentang mengimbau masa silam. Saya mengimbau bagaimana, tadi saya katakan bagaimana proses membuat gula yang dulu ada kilang dari gula perak. Tapi sekarang dah tutup saya, kerana ada fiasko, kononnya lah, ada korupsi dan sebagainya. Mungkin gamaknya kos. Sebab dia ada apa ni, pekerjanya ratusan orang saya. Kenderaan dan pakar yang datang, yang dibawa masuk, tak silap saya datang daripada Kenya maksudnya. Saya baik pula dengan negro tu. Sebab anak-anak kecil yang boleh cakap orang putih untuk saya, dari selalu lah petang-petang. Bila Korea Hakim, petang-petang. Bila sambil-sambil main badminton. Dia kata, young man, boys, can you play badminton? Yes. Dia suka exercise. Jadi saya dibawa melawat macam mana proses. Kebetulan abang saya jadi Peter, jaga kilang tu, tengoklah. Daripada ladang, tebu-tebu yang telah dibakar, dimasukkan dalam tempat perahan. Maka dilenyek habislah. Kalau tengok tak sanggup hati makan gula saudara. Dia campur aduk dengan selut-selut apa semua. Kemudian barulah dia bawa masuk dalam kawasan dia punya chambernya. Air itu diperah dan ditapis. Kemudian dimasuk sekali dalam silo. Silo ini saya tengok, saya tanya kenapa masuk sini. Dia kata perlulah dimasak. Lepas dimasak macam mana, bila tengok begitu saya teringatlah manisan tebu yang saya makan dengan sahabat saya. Tapi manisan tebu untuk buat gula ni tak semanis tebu yang dibuat oleh sahabat saya, keluarga saya, sahabat saya, Cikgu Hibil. Saya ingat mungkin tebunya jadi tebu susu. Tebu ni pun saudara ada banyak jenis. Ada tebu keling, ada tebu susu, ada tebu perah, ada tebu merah, macam-macam saudara tebu. Tapi tebu yang digunakan untuk buat yang terbaik lah saya rasa adalah tebu susu. Dia gemuk sikit, warna kuning-kuningan. Memang bila itu je sedap. Tapi perahan yang ada di kilang gula tu dia tak sedap. Saya cuba ambil saudara. Dia kata no, it's not good for you to take. Dia kata. Sebab dia kata not matured, belum masak. Kemudian daripada silo itu dipindah ke tempat lagi itu baru jadi gula perang. Sebenarnya kita selalu makan kat hotel, kita concern health conscious ataupun memikirkan soal kesihatan, kita lebih memikirkan soal nak jaga kesihatan, kita tak nak makan gula putih. Sebenarnya betul saudara. Kenapa? Kerana gula yang putih itu selepas dia jadi gula perang, dipindahkan dari silo lagi itu, barulah dimasukkan dengan ada sejenis chemical atau kita panggil apa? Kalau bahasa Melayu bahan-bahan untuk memutihkan. Barulah jadi gula putih. Saudara Hairil dia kata tebu telur. Betul tu. Tebu telur. Dia bukan macam telur saudara, dia bulat-bulat. Saudara Azmi Mak Saleh ada ular dia kata. Ada ulau, tebu juga. Memang ular dia suka duduk dekat rimbunan tebu. Benar saya. Sebab itu kena berhati-hati. Sebab itu gamaknya lah ada ular tu disebut jenis katam tebu. Ular jenis itulah yang melengkar dekat rimbunan tebu yang diambil atau ditangkap oleh yang jual sedap mata lah. Kami panggil India sedap mata. Petang-petang, saya ingat lagi saya, dekat kampung saya tu dia datang bawa ini 2 bakul. Lepas tu ada ubat pungtang dah. Ya, semua kena tahu. Ini nama dia ular sawah. Ini ular sendu. Ini ular lagi bisa, ular katam tebu. Dia pun ceritalah business lah semua. Lepas tu dia pura-pura buka ular tu patuk. Bila patuk tu dah, dia pun ambil minyak yang dia nak jual tu, ada sapu. Terbaiklah. Itu dia punya demonstrasi. Selalunya yang tukang jual selap mata lah saya kata. India selap mata. Dia anak dia selalu pukul gendang. Dia satu permainan macam sekarang ni panggil lato-lato apa? Loto-loto ke lato-lato. Saya tengok anak cucu-cucu saya main lato-lato tu, saya teringat gendang waktu penjual ubat ataupun India selap mata kampung saya tu, itulah permainannya. Satu tangan saja. Jadi sekarang ni tengok anak-anak kecil main lato-lato, saya teringat tuk tak masa berubah saudara. Saudara Azlin, Waalaikumsalam. Saudara Abu Ahmad, ular kapak tak ada dekat ini rimbunan tebu. Ular kapak lalunya dekat bakau, pohon-pohon bakau. Tebu telur orang buat sayur, tak dengar pula saya tebu telur buat sayur.
Yang saya dengar tu orang buat sayur tu pucuknya. Ataupun mungkin tebu telur yang muda. Manis sikit. Dia kalau dah matang tebu tu, tak adalah tu. Secara kadar. Saya kan tebu gigit macam tu saya betul. Buku yang keras tu tak boleh lah nak kunyah. Tapi saya kecil-kecil dulu saya ada pesta kawan-kawan, 5 orang kawan, kami saling berlawan, berlumba. Siapa boleh pepah hari gigit lah, pepah ini ruas tebu. Itulah gamaknya saudara. Gigi saya ni gongak di kiri, gongak di kanan. Sebab tak jaga, duk makan tebu. Sampai dekat ruas dia pun kita pepah juga. Tapi saya hairan saudara. Kawan-kawan kita yang dari keturunan India, mereka kuat makan tebu, giginya kuat pula ya. Malahan dia makan tu dengan sirih sekali. Pinang tu sikitnya lihat ke. Alayah ramah ibu saya pun makan sirih, makan pinang dengan gambir. Tak ada pula giginya jatuh. Saya makan gigit tebu pun gigi jatuh. Itu mahal lah tebu tu gamaknya. Saudara. Yang goncang macam tu, dia itu bukan berlangkah judi saudara, aksesoris. Itu warga Tionghoa ataupun Cina, musim raya Cina. Itu dia goncang kerup dia goncang tu, dalam tu ada macam-macam tekan, ada gambar ikan, macam cerita filem Ibrahim Pendek tu, ingat tak? Dia balik saya, mari kita tengok siapa yang kena. Itu dadu saudara, aksesoris. Itu dia letak dalam besin ataupun dia goncang begitu, kemudian dia tutup, tekalah. Ikan, belangkas, ketam, udang, kena tepat. Kadang-kadang dia tiga dadu, buah dadu tu. Macam filem berpendek lah, filem Alibaba Bujang Lapuk. Dia ada satu nombor dua memang tak ada. Nombor 2 saja. Semua tu nombor 2, tapi dia balik. Mari kita tengok siapa yang kena. Jadi kalau saudara siapa nak tekan dekat tempat nombor 2 tu, ini tak boleh. Nombor 1 bayar 2. Nombor 2, nombor 3 saya bayar 4. Nombor 5 letak ribu-ribu kita bayar ribu-ribu. Yang ini tak boleh. Piramli mengajar kita saudara. Kadang-kadang saya melihat menonton filem Piramli, dia pun mengajar juga kita nak menipu. bukan tidak ada fikirannya. Saudara SSD, ketam buyung ayam. Saya tak tahulah ketam buyung ayam. Ketam ada 2 jenis. Ada satu ketam nipah, satu lagi ketam bunga. Dulu orang kata ketam nipah ni, orang kata ketam batu. Ketam batu memang tak boleh makan sebab dia 2 alam. Ketam nipah ni memang dia duduk dalam kawasan yang berlumpur. Dalam keadaan begini, saudara sayuran, skim cepat kaya berpendek. Dia bukan skim cepat kaya berpendek, saudara Azlan ni. Sayuran. Skim Ibrahim Pendek cuba boleh main cuma 2 kali saja. Teka. Paling pun 3 kali. Sebab dia kata nak buka balik itu besok kemudian. Sebab kalau saya buka lebih daripada 3 kali, saya yang susah. Saudara, keadaan kita baik untuk guna tulang, saudara. Ini saya bercakap hari ini pasal tebu ya. Bicara saya tentang tebu, bagaimana kecil-kecil dulu saya suka makan manisan tebu yang digunakan untuk untuk mencicah makanan lempeng saudara. Lempeng tu tepung saja saudara, tepung yang digaul dengan dengan kelapa parut digaul, kemudian diletak ke atas kuali. Jadilah lempeng dah masak macam capati juga saudara, tapi dia ada kelapa, dan bila dah masak tu dicicah dengan kita panggil nisan tebu. Bukan madu tu madu lebah saudara. Nisan, dia panggil nisan, bukan nisan condong saudara ya, nisan tebu. Sedapnya Tuhan aja tahu waktu itu. Sekarang tu mungkin tak sedap lah kot saudara. Sebab usia mematangkan kita, tapi waktu zaman-zaman itu memanglah saudara. Sebab itu saudara kalau duduk di kampung dulu, saudara akan merasakan apa saja makanan yang dimasak oleh ibu anda, itulah masakan yang terbaik dan paling sedap. Datanglah chef mana pun, tak sesedap masakan ibu kita. Padahal saudara, orang lain rasa mungkin tak sedap. Begitu juga bila saya katakan makan lempeng cicah dengan nisan tebu ni, itulah yang ter di dunia saudara.
Servis buka 3 kali. Main kayu lah jawabnya. Tebu rotan, kalau gigit patah gigi. Saudara Abu Ahmad, tebu rotan dia tak banyak air. Sebab dia panggil tebu rotan kerana dia kecil. Dia tak besar, selalu dia hutan. Hutan bakau. Masakan ibu tiada tandingan. Puan Nuridah Asyad, ini yang selalu saya katakan. Kita sebagai anak hendaklah sentiasa mengasihi dan menyayangi kedua ibu dan bapa kita. Lebih-lebih lagi ibu, saudara. Hari ini kalau anda masih ada ibu, anda dapat menikmati masakan dan sedapnya air tangan ibu. Tapi bila anda dah dewasa macam saya ni, saudara, ibu dah tak ada, tengyang-yang, kita terasa-rasa inginkan masakan itu. Dan anda tidak akan dapat lagi. Walaupun anda punya wang berjuta, anda tidak mampu untuk membeli masakan sebagaimana yang dimasak oleh ibu kita. Dulu kat kampung, dulu macam saya kata, lempeng tu saja, makan dengan nisan tebu ni, memanglah paling sedap sekali. Ataupun kalau kita makan hari-hari, ibu masakkan ini sayur pucuk ubi dengan masak lemak. Masak lemak pucuk ubi, ikan kering. 2 pinggan saya. Cuma badan saya tak gemuk lah. Anak-anak saya badannya gemuk-gemuk, belaka yang lelaki. Saya tak ada sebab saya jaga. Dah tua-tua ni. Tapi bagi saya mungkin lah sebab zaman saya tu kekurangan makanan. Saudara. Tetapi cakap pasal saudara Kak Dah, dia cakap pasal India tu, kenapa yang dia tahan ya? Sebenarnya tak tahulah saya, sebenarnya ular yang dia bela tu mungkin dia buang bisanya. Mungkinlah, saya pun tak tahulah, tak berani pula dia suruh kita cuba, takkanlah. Dia tak pasal-pasal bengkak. Saudara, jadi kita bercakap tentang masakan ibu yang terlalu sedap dan selalu enak. Sebab itu saya sering berpesan pada anak-anak saya, waktu kamu masih ada ibu, enjoy lah, nikmatilah, rasailah enaknya masakan yang dimasak oleh ibu anda. Kerana apabila ibu anda tiada, anda tidak mampu untuk mencari makanan sesedap itu. This is the most important, saudara. Mungkin teman-teman kita yang menonton live saya ini, saya nak katakan bahawa saat ibu kita masih ada, santunilah mereka, saudara. Dan rasailah air tangan ibu. Sebab bila mereka dah tak ada lagi, ya saudara. Namrong, dia kata sebelum ada mesin tebu, masa budak-budak dulu, saya dengan sepupu perah tebu dengan mesin getah, terutama di bulan puasa. Ya, Namrong. Yang sekarang ni, mesin tebu yang sekarang ni memanglah saya Namrong. Memang dia berkhas kecil. Dulu mesin getah lah saya. Cuma bila nak mesin tebu tu kena cuci baik-baik sebab getah tu ada dia punya getah asid dia. Tapi yang saya lihat di rumah sahabat saya, Cikgu Hibil tu, dia punya mesin getah tu memang khas untuk mesin tebu. Sekarang tak ada lah. Dulu dah tak ada mesin tu. Dulu mesin itulah yang ada. Sekarang ni pakai elektrik masuk. Sekarang segala-galanya mudah. Tak macam dulu saya. Sekali lagi saya ingin pesan pada teman-teman, manisan tebu rasa masam-masam sikit. Betul saudara Rabudin Prasad? Benar, saudara Rabudin Prasad mungkin beliau sudah pernah merasai nisan tebu, dia manis-manis sedikit masam. Tapi yang masam itulah yang enaknya, saudara, yang membezakan antara madu lebah dengan nisan tebu. Antara gula-gula yang dimasak dengan gunakan gula merah dan juga nisan tebu, saudara. Jadi kita ada 3 jenis. Gula merah. Gula merah itu gula yang tak siap lagi, yang dimasak setengah masak dah. Tapi gula merah ni seronok juga, saudara. Dia dalguni, datang daripada India. Selalu di kedai-kedai India, sebab saya kata datang India tu. Kedai-kedai India ada gula merah. Gula merah ni yang kita paling suka sekali, dia berbuku-buku tu. Rasa macam coklat. Ambil tu, rasa enaknya makan coklat. Zaman kita dulu, saudara. Gula merah punya yang buku-buku tu pun sedap, saudara. Manisan tebu dicicah dengan tepek. Pak Cu. Pak Cu, orang Langkap panggil tepek. Tempat saya panggil lepek, bukan tepek. Kampung saya lepek. Kalau mak saya masak lepek, memang itulah kegemaran saya. Saudara, sekali lagi saya ingat kepada anda, selagi anda punya ibu, nikmatilah, enjoylah masakan dari hasil tangan ibu anda. InsyaAllah, seandainya anda sudah tak punya ibu macam saya,
anda tidak akan dapat makanan seenak itu. Jumpa lagi besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, selamat menjamu selera. Terima kasih.